Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang, 1376 orang, dan mereka berjaya turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apakah langkah awal bila kita nak cuba turunkan berat badan. Sebab ramai di kalangan kita, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita rasa blur. Kita rasa macam tak tahu nak mula kat mana. Kita tak tahu macam mana, apakah benda pertama kita patut buat. Apakah benda seterusnya yang kita kena buat sampai kita dapat turunkan berat badan sampai berbelas-belas kilo dalam masa yang singkat. Apa khabar yang baru join Facebook Live ni? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Begini, step pertama bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita kena faham dulu macam mana apakah sebenarnya yang patut kita faham dulu bila kita nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Memang tak faham kan? Bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita kena faham dulu kenapa kita nak kurus. Apakah sebab atau punca utama kenapa kita nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Puan Nur Hayati, sihat ke Puan Nur Hayati? Saya harap Puan Nur Hayati sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Gitu kan. So apa khabar semua? Right, so saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati Allah lah hendaknya. Begini. Poin saya begini, kadang-kadang kita macam terlalu rasa macam kita patut makan apa, kita patut pilih makanan apa untuk kita turunkan berat badan. Sebenarnya bukan itu. Yang benda pertama sekali kita kena faham kenapa kita nak kurus. Adakah kita ni kurus sebabkan kita just nak kurus, nak nampak cantik ke dan sebagainya. Bagi saya, the best way untuk kita turunkan berat badan adalah dengan cara pasang niat untuk kita ubah diri kita kepada keadaan yang lebih baik. Siapa sini faham? Sebab ramai orang faham, ramai orang rasa macam dia tak tahu nak mula kat mana. Inilah yang pertama sekali, kita mulakan dulu dengan niat yang betul, niat yang suci. Cuba komen sikit. Yang ada dekat sini yang sedang menonton Facebook Live kita, cuba komen sikit kenapa kita nak turunkan berat badan. Cuba komen sikit. Waalaikumsalam Puan Nuriah Tukiman. Apa khabar Puan Nuriah? So, ramai orang ada di kalangan student saya yang kenapa mereka cuba nak turunkan berat badan, sebabkan mereka nak dapatkan pergerakan solat yang lebih baik. Mereka nak rasa lebih sihat. Mereka nak nampak lebih berkeyakinan. Diorang nak dapatkan rasa seperti orang muda, macam dia pernah rasai dulu berbelas-belas tahun, malah mungkin berpuluh-puluh tahun yang lepas. Bermaksud setiap orang ada sebab kenapa dia cuba nak turunkan berat badan. Bukan saja-saja. Setuju tak apa saya cakap? Dan sekiranya apa yang kita akan sampaikan pada malam ini akan memberi banyak gila manfaat kepada ramai orang, please tekan butang share. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekali sekarang ni. Boleh tak? Boleh tak bagi saya love sikit, share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat, kepada 10 tempat, 20 tempat, lagi banyak tempat lagi bagus. So, again, cara yang pertama ataupun langkah awal bila kita cuba nak turunkan berat badan adalah dengan cara pasang niat yang betul. Okey, siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Ramai orang tak faham sebab dia kata macam, alah niat je kot, mana teknikal, apa makanan yang boleh makan, macam mana cara preparation makan yang bagus. Kan, sebenarnya bukan itu. Yang paling betul sekali adalah dengan cara perbetulkan niat kita, kenapa kita nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Itulah yang pertama. Okay. Yang kedua, macam mana caranya untuk kita berjaya dalam proses kita untuk turunkan berat badan. Cara yang kedua adalah dengan cara apa? Dengan cara kita kena mengetahui berapa banyak tenaga yang kita perlukan sehari. Itu adalah yang paling gila penting, yang saya tak tahu nak ulang berapa kali bagi kita semua faham. Waalaikumsalam Kak Mi, apa khabar? Kak Mi sihat ke Mak? Waalaikumsalam Puan Angle, apa khabar? Selamat malam. Salam pula. Okey. Maksud saya begini Maksud saya, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita kena realize apa? Kita kena realize apakah berapa banyak keperluan tenaga yang kita kena makan. Kalau kita tak tahu berapa banyak tenaga yang kita kena makan, bermaksud besar kemungkinan kita akan terlebih makan. Kadang-kadang kan, masalah ramai orang, dia ingat dia makan sikit tu bermaksud dia boleh kurus. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya bila seseorang itu makan sikit belum tentu lagi boleh kurus, sebabkan mereka kena faham berapa banyak tenaga yang mereka kena faham.
Berapa banyak tenaga yang mereka kena ambil dalam sehari. Siapa sini faham konsep ni? Boleh tak komen faham? Kan? Okey. Waalaikumsalam Kak Zal, apa khabar Puan Alicia Sofia? Beginilah, saya nak tunjuk sikitlah gambar. Saya nak tunjuk sikit gambar dan bercerita kepada kita semua tentang journey student kita, macam mana daripada asalnya mereka mempunyai masalah berat badan dan kini masalah berat badan tu seumpama dah hilang. Macam diangkatkan masalah tu dan tak ada lagi dah rasa seperti macam sengal-sengal badan dan sebagainya. Saya nak tunjuk siapa yang ada dekat sini. Saya nak tunjuk dulu siapa nama tu, Puan Nur Hayati. Tadi Puan Nur Hayati dekat sini tadi, dia adalah orang terawal sekali join Facebook Live kita. Terima kasih Puan Nur Hayati sebabkan berada dekat dalam Facebook Live ni. Inilah gambar Puan Nur Hayati dulu. Okey, kita boleh nampak gambar Puan Nur Hayati dulu macam mana sebelum ni, keadaan dia macam mana. Puan Nur Hayati yang saya tahu, dia dah cuba macam-macam jenis cara diet. Dah cuba dah macam-macam jenis diet. Dia dah berbelanja banyak dah kepada produk-produk, saya rasa kan. Dan bila dia faham cara yang betul, dia belajar bersama dengan Batak Fitness. Kita sediakan segala resources untuk Puan Nur Hayati boleh faham sendiri macam mana dia dapat turunkan berat badan. Gambar selepas beberapa bulan follow cara kita macam ni. Dan saya juga difahamkan oleh Puan Nur Hayati. Okey, dia juga mempunyai masalah hypothyroid. Betul ke Puan Nur Hayati? Kan ada masalah hypothyroid. Hypothyroid ni dia macam satu keadaan, walaupun kita makan sikit pun belum tentu lagi kita dapat turunkan berat badan. Sebab persoalannya bukan makan sikit makan banyak. Persoalan dia makan mengikut keperluan tenaga. Dan bila kita makan mengikut keperluan tenaga, insya-Allah proses kita nak kurus akan berlaku dengan sangat gila mudah nak mati. Hai Puan Iris Kim. Saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya daripada salah seorang daripada bekas student kita juga. Okey, terima kasih Kak Zal sebab kehadiran. Saya nak tunjuk gambar Kak Zal pula. Macam mana gambar Kak Zal berubah diri dia daripada seorang yang mempunyai masalah kesihatan dulu. Okey, bila dia follow cara kita, alhamdulillah bukan setakat dapat jadi lebih sihat, malah badan dia jadi bertambah slim. Siapa nak tengok gambar Kak Zal boleh tak komen nak tengok gambar Kak Zal? Gambar Kak Zal hilang pula dekat sini. Saya kena buka kat tempat lain. Tergabur. Mana ni? Okey. Mana gambar Kak Zal? So Kak Zal merupakan dia story pasal Kak Zal ni, saya tahu. Story pasal Kak Zal ni dia pernah hampir terbeli produk kurus. Betul tak Puan? Apa ni Kak Zal? Dia hampir terbeli produk kurus. Alhamdulillah bila dia faham cara kita, dia dapat turunkan berat badan dengan mudah. Boleh tak Kak Zal share apa keadaan kesihatan Kak Zal masa sebelum follow cara kita? Macam ni gambar Kak Zal dulu dan lepas follow cara kita macam ni. Ini pun dah nampak slim dah kan? Dah nampak okey dah kan? Tapi bila dia nampak follow cara kita lagi slim. Daripada kata Kak Zal, daripada XL, double XL, turun kepada saiz XS dah sekarang. XS juga geng-geng Puan Iris Kim. So, maksud saya, bila kita faham konsep keperluan tenaga, insya-Allah proses kita nak kurus tu akan berlaku lebih mudah lagi. Macam mana caranya Batak Fitness ni boleh bantu diorang-diorang ni semua, gambar-gambar dalam ni, dapat turunkan berat badan? Adalah dengan cara kita sediakan meal plan. Meal plan yang mengikut kepada keperluan tenaga mereka yang follow, yang akan amalkan. Dan juga kita juga berikan dia kita juga berikan dia akses ke dalam kita punya e-learning system. Dan meal plan kita juga disebabkan kita sediakan makanan mengikut, kita susun jadual pemakanan mengikut makanan keperluan tenaga diorang. Alright. Yang follow meal plan ni juga dapat makan makanan kegemaran mereka juga. That's why ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan, okay? Berjaya turunkan berat badan tanpa rasa stres langsung sebabkan mereka masih lagi boleh makan makanan kegemaran mereka. Dan cuba bayangkan, setuju tak apa saya cakap, kalau katakan kita boleh makan makanan kegemaran kita, nescaya kita akan lebih mudah turunkan berat badan. Kita akan rasa proses kita nak berdiet ni jadi lebih best, jadi lebih mudah, jadi lebih senang nak capai. Setuju tak apa saya cakap? Waalaikumsalam Kak Yung. Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okay? Dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Setuju tak apa saya cakap? Kalau katakan sebelum ni kita nak berdiet, Allah kena makan makanan kena macam makan rebus-rebus, bakar-bakar, semacam tak best lah rebus-rebus bakar-bakar ni. Kan? Setuju tak apa saya cakap? Tak bosan kot.
Saya pernah makan makanan yang seberebus, bakar-bakar tapi sat je. Tak mampu saya nak makan lebih sangat macam tu kan. Waalaikumsalam Puan Samsudiawati. Apa khabar? So, that's why itu adalah cara yang kedua macam mana kita boleh faham konsep berdiet yang betul. Macam mana kita takkan rasa blur. Bila kita cuba nak turunkan berat badan, yang benda yang paling kita kena elakkan adalah rasa blur. Sebabkan rasa blur itulah yang akan menyebabkan kita macam teragak-agak. Dan kita akan rasa, mungkin akan rasa terdesak nak cari jalan pintas kurus. Baca komen kejap. Dulu dah kena kecil manis, darah tinggi. Tapi Alhamdulillah jumpa coach ambil meal plan Zah Slim. Alhamdulillah. Macam mana keadaan kesihatan Puan Kak Zal? Puan Aisyah Sofia. Kencing manis, darah tinggi tu macam mana? Dah okey ke? Macam mana bacaan dia? Cek komen sikit. Baru tadi kuih tiaw sup. Sedap. Gitu sedap. Baik. Setuju kan? Alhamdulillah. Nampak tak gambar tadi? Gambar tadi tu adalah the real gambar yang bila kita faham diorang ni boleh turunkan berat badan, pastinya kita pun yakin ramai lagi di kalangan student kita pastinya pun boleh turunkan berat badan. Dinner kuih tiaw sup, saya agak kurang sikit kuih tiaw. Saya makan nasi tadi. Nasi putih dengan kari ayam. Dengan sayur. Sayur apa? Sayur sawi. Gitu kan. Sayur sawi adalah antara favourite saya juga selain daripada bayam. Terima kasih Puan Puan Samsudiawati yang keep on tagging. Okey, saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya. Puan Nurhati setuju. Masalah. Okey, terima kasih kepada Puan Samsudiawati yang tag. Gini tau. Itu adalah step yang pertama dan step yang kedua. Step yang pertama tadi kita pasakkan niat. Apakah reason kita nak turunkan berat badan? Itu nombor satu. Nombor dua juga, apa yang kita kena buat adalah kita kena faham berapa banyak keperluan tenaga kita. Nak senang, kita dapatkan meal plan daripada Batak Fitness yang boleh kita dapat untuk yang mengikut kepada keperluan tenaga kita. Orang Cina makan sebanyak susu. Baik. Baik. Saya pun bolehlah makan sup sayur nanti. Tengok macam mana. Alright. So, itulah yang kedua. Siapa sini faham poin pertama dan poin kedua? Boleh tak komen? Dah boleh jogging, kalau tak mengah. Alhamdulillah, tahniah Puan Aisyah Sofia. Banyak gila perubahan. Pertama, saiz baju dah makin berkurangan, dah makin kecil. Dah pakai baju saiz XS dah sekarang. Puan Aisyah Sofia juga keadaan kesihatan dia semakin baik. Dan juga dia dah boleh berjogging. Gitu kan. So tahniah, badan tetap slim, cergas, makan dengan ilmu daripada Bomo Kurus. Terima kasih Puan Ariski. Bomo. Alright. So itu adalah yang kedua. Yang ketiga, langkah ketiga yang kita kena buat. Okey, langkah ketiga ni penting juga. Kalau langkah pertama tu kita pasangkan niat, langkah kedua tu kita dapatkan meal plan. Okey, langkah ketiga tu siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan langkah ketiga inilah yang menjadikan macam mana, contohnya macam Puan Ariski. Dulu masa tu dia follow sebelum cara kita macam ni. Dan lepas dah follow cara kita dalam masa 26 hari, daripada double XL turun kepada size XS dalam masa 26 hari saya sebut tadi kan. So, possible sebenarnya untuk kita jadi lebih slim kalau katakan kita faham konsep ni. So, yang ketiga adalah kita kena pandai memvariasikan meal plan kita tu. Kita kena pandai memvariasikan meal plan kita tu supaya kita boleh makan macam-macam benda dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Asalkan dia mengikut kepada keperluan tenaga kita. Benda ni adalah satu benda yang ramai orang buat dalam keadaan mereka sedar tak sedar. Kenapa mereka ni dapat turunkan berat badan? Sebab inilah sebenarnya. Bukan sebab makan sikit. Kadang-kadang kita pernah nampak, siapa sini pernah nampak mereka yang makan banyak. Makan banyak dah makan banyak, lepas tu berat dia tak turun juga. So siapa pernah nampak makan banyak tapi dia masih slim. Ada orang makan sikit tapi berat dia tak turun-turun. So that's why penting untuk kita ada sedikit kefahaman. Betul kena pandai memvariasikan menu makanan ikut meal plan. Makan 6 kali sehari Zah Slim. So hari ni pagi tadi saya makan apa? Pagi tadi saya makan apa pagi tadi saya minum kopi dulu. Lepas tu saya ambil roti yang Canadian yang warna purple tu, macam yang macam Kak Yung selalu beli. Okey, yang ketiga. Lepas tu lah saya pergi saya pergi live pagi tadi dekat luar tu, dekat taman tu. Kemudian lepas tu saya pergi beli roti canai pula untuk family. Saya pun ambil sekeping. Lepas tu
Saya tidur sekejap sebabkan saya bangun pukul 4 pagi tadi dan saya buat kerja semua, saya baca buku sikit, saya dengar segala benda tok nenek. Besok saya tidur dalam pukul 12, tunggu lunch siap masak, terus saya makan pukul 1, 2 macam tu saya tengok. Lepas tu saya sambung pula buat kerja, pukul 5 macam tu, pukul 3 macam tu saya ada meeting dengan Facebook, saya ada Zoom dengan, saya ada bervideo call dengan Facebook. Mesti Facebook punya hal. Lepas tu saya makan pula oats dengan kopi. Oats dengan kopi 3 in 1 saya campurkan sekali, saya jadikan dia macam dia punya kuah sup tu. Okey. Lepas tu pula saya makan apa lagi? Saya makan adalah cubit-cubit sikit, ambil apa tu cotton candy dan sebagainya kan. Dan alhamdulillah walaupun saya makan banyak kali sehari, berbanyak kali sehari, saya masih lagi dapat kawal berat badan saya berbanding dengan kawan-kawan saya yang mungkin tak makan berapa banyak sangat sehari, tetapi dia ada masalah perut buncit. So that's why ilmu tu penting. Ilmu tu penting untuk kita faham makanan apa yang patut diambil lebih, makanan apa yang kita kena ambil kurang. Kita kena faham benda tu semua. Boleh tak saya nak tanya siapa kat sini yang ada dekat dalam kita punya Black Magic Mentoring semalam masa kita buat weekly group coaching? Boleh tak komen? Ada tak semalam di dalam weekly group coaching? Semalam dalam weekly group coaching saya dah ajar macam manakah caranya untuk kita kira berapa banyak tenaga yang kita perlu guna setiap hari. Kemudian saya juga ada tunjukkan cara macam manakah caranya untuk kita pandai boleh pilih makanan apakah yang patut dilebihkan, apakah yang patut dikurangkan. Dan juga saya pun tunjuk juga macam yang itu lebih spesifik lagi kalau ada serta-serta penyakit. Satu lagi, buang air besar lawas setiap hari, membuang tahniah. Alhamdulillah. Kak Mi ada semalam kan. Okay. Semalam ada cerita pasal benda tu. Saya ada tunjukkan cara satu persatu macam mana kita dapat faham cara macam ni, dan insyaAllah saya harap student kita yang ada dalam weekly group coaching semalam, dia akan dapat faham dan akan dapat gunakan ilmu ni, dan saya yakin ilmu ni akan dapat digunakan sampai bila-bila. Akan dapat digunakan sampai bila-bila walaupun usia kita makin meningkat, walaupun anak-anak makin ramai contohnya, ataupun cucu-cucu banyak makin ramai, kita boleh gunakan ilmu tu untuk membantu diorang pula kalau diorang ni ada masalah berat badan. Yang paling penting, kalau kita ada calculator, kita ada buku, kita ada pen, kau team, settle lah masalah tu. Siapa sini, Kak Mi dan Kak Yung ada. Siapa yang kedua orang je ada. Macam semalam ramai je ada. Ada juga ramai je semalam. Tak apalah. So itu adalah kita punya poin yang ketiga, kita kena pandai memvariasikan makanan. Kalau kita tak boleh lagi nak memvariasikan makanan, insyaAllah alamat dia akan menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Sebab kita akan rasa, pertama rasa boring makan benda yang sama hari-hari. Kedua, kita tak rasa macam bersalah. Rasa bersalah dekat depan rezeki bila kita nak makan. Saya rasa macam benda tu tak best. Siapa sini faham rasa bersalah depan rezeki tu? Kan? So, bukan nak kata apa, kadang-kadang kita tak boleh nak kawal rasa bersalah kita ni sebabkan kita makan terlebih ke apa ke. Sebenarnya tak masalah pun. Macam semalam saya makan McD. Gitu, makan McD, Korean, benda entah. So, kita boleh makan apa saja asalkan kita faham berapa banyak kalori. Okay, kalori yang patut kita ambil sehari. Alright, itu adalah poin saya yang ketiga. Alright, poin saya yang keempat, kalau katakan kita rasa bela, tak tahu nak mula kat mana, saya dah beritahu step pertama, step kedua dan step yang ketiga. Now yang step yang keempat pula. Step yang keempat baru kita masuk bersenam. Okey, bersenam tu penting. Penting bersenam, tapi kita kena faham senaman itu tak adalah sepenting menjaga makan. So kalau katakan kita bersenam tapi kita tak jaga makan, insyaAllah kita pun takkan dapat apa yang kita nak dapat. So maksud saya begini, bila kita nak faham konsep bersenam ni, kita kena faham apakah objektif kita. Objektif kita apa? Contohnya macam adakah kita just nak bakar makanan, nak bakar makanan apa kita makan. Itu yang saya nak share ni. Siapa nak tahu apakah kita punya tajuk weekly group coaching sepanjang bulan 7 nanti? Saya tak publish lagi kat website. Saya tak post lagi kat Facebook, tapi saya dah ada outline dah nak cakap apa. Nak cakap apa. Boleh tak komen nak tahu? Siapa sini nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang kita baca komen. Dulu nak makan takut-takut nanti naik berat, tapi sekarang boleh makan apa je yang kita nak tapi ikut portion, insya-Allah. Perut kenyang, badan slim. Nak tahu kata kami, alhamdulillah. So yang pertama sekali kita akan faham pada 1 Julai kita akan tunjukkan, kita akan explain
rahsia meal plan Batak Fitness bahagian kedua. Okay, minggu lepas, semalam kita cerita pasal bahagian pertama. Ada lagi benda yang saya tak share sebab tak cukup masa. Saya akan share lagi minggu depan bahagian yang kedua, tentang benda-benda yang berkenaan dengan semalam. Semalam banyak tak benda yang kita belajar semalam? Boleh tak komen banyak tak benda yang kita belajar? Yang join lah semalam. Saya faham Puan Nuriah Tukiman pun ada, Kak Mi pun ada, Kak Yong pun ada. Siapa lagi kat sini yang semalam ada? Saya tak ingat dah. Kena tengok. Lepas tu, semalam kita tunjuk macam mana cara kita nak kira keperluan tenaga kita. Kedua, kita tengok juga berapa banyak keperluan makro kita yang kita kena ambil. Puan Syabdullah pun ada. Dan juga macam mana kita nak faham, macam mana kita nak menyeimbangkan kita punya makronutrien berdasarkan penyakit-penyakit yang mungkin kita tengah ada sekarang. Nota saya tak bagi lagi, insyaAllah saya akan bagi nanti insyaAllah hari ni. Sebab kita dah pindah balik ke kawasan tempat yang sama, tempat asal. Minggu depan saya akan tunjuk pula bahagian kedua. Apa yang kita akan belajar pada bahagian kedua, insyaAllah lagi mengetumkan. Saya pun mula-mula saya belajar pun ketum juga. Pada faham dah lama-lama tu macam okey lah, boleh lah tu. Boleh faham dah lah. Memang ketum, tapi insyaAllah sebabkan saya ni memang suka matematik. Memang senang sikit lah tu saya faham. Kemudian pada 8 hari bulan 7 saya akan ajar macam mana kita boleh makan sedap-sedap untuk kurus. Makan sedap-sedap untuk kurus. Cuba bayangkan kalau katakan kita boleh makan sedap-sedap setiap hari. Dan kita boleh pula turunkan berat badan. Kita nampak progres berat badan kita turun. Korang tak rasa ke bila kita jadi macam tu, tak susah pun progres berdiet. Kita akan rasa macam diet kita ni bersahaja sahaja. Bersahaja je. Gitu. Faham tak? Semua orang nak kurus tapi tak semua orang faham. Yang minggu depan, yang lagi 1 minggu saya akan ajar, 8 dan 7. Saya akan ajar macam mana kita boleh makan sedap-sedap pun masih boleh turunkan berat badan. Itu kalau kita dapat kuasai benda tu, insyaAllah kita akan dapat faham. Kita akan jadi sangat gila mudah untuk turunkan berat badan. Kita tak rasa stres. Kita akan rasa dapat konsisten bila kita berdiet. So now itulah yang ketiga saya akan tunjuk. Yang ketiga pada 8 dan 7. Yang pada minggu depannya 15 hari bulan 7. 15 hari bulan 7 saya akan share apa tau? Siapa nak tahu? Pada 15 hari bulan 7. Apakah benda yang kita akan share nanti? Boleh tak komen? Pada 15 hari bulan 7 saya akan tunjukkan apa benda yang kita kena buat kalau kita makan terlebih pada hari itu. Contohnya macam hari ni adalah birthday saya. Termakan lebih. Apa yang saya nak buat? Apa yang saya nak buat hari ni? Apa yang saya nak buat esok? Hari ni masih busy gila. Besok insyaAllah saya banyak masa sikit. Saya akan spend masa sikit untuk buat apa? Buat apa tu bukan setakat senaman sahaja. Ada banyak lagi benda yang kita boleh buat. Saya akan share 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cara yang kita boleh buat. Kalau kita follow 3 ke 4 cara tu sekalipun dalam masa sehari tu, insyaAllah kita tak perlu risau dah kita makan banyak semalam ataupun kita banyak makan hari ni. Terima kasih Puan Samsuriwati. Wish birthday. Alright. Dan itu adalah pada 15 Julai, pada 22 Julai. 22 Julai pula. Siapa nak tahu apakah dia punya cerita yang saya nak share pada 22 Julai? Saya akan cerita macam mana caranya untuk kita makan banyak untuk kurus. Ramai orang yang follow meal plan daripada saya, dia ada masalah. Dia ada masalah apa tau? Coach, saya makan banyak sangat lah. Tapi dia dapat kurus. Macam mana dia buat macam tu? Macam mana dia dapat follow, makan banyak dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Ini sesuai untuk mereka yang suka makan. Yang tak boleh nak tinggalkan makanan. Siapa sini nak tahu satu cerita sikit? Boleh tak komen nak tahu? Saya nak cerita benda ni tapi saya nak minta korang buat satu benda dulu. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Ada satu bonus untuk semua yang sedang menonton kita sekarang ni. Sebab ada satu benda kita nak tunjukkan jam 11 malam ni. 11 malam ni kita nak tunjukkan sesuatu. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Kami kata nak tahu. Siapa lagi nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Alright. Saya nak share ada satu cerita pada jam 11 malam ni. Saya nak tunjukkan tentang kisah seorang lelaki
yang suka, yang banyak gila makan. Yang banyak gila makan dan dia nak turunkan berat badan. Adakah dia berjaya? Adakah dia gagal? Macam manakah keadaan orang sekeliling dia pada waktu tu? So, kalau nak tahu, tune in dekat Facebook page Syahik jam 11 malam. Kita dah letakkan schedule post. Nanti jam 11 malam, jangan tengok pukul 11.1 minit. Tengok jam 11 malam. InsyaAllah ada satu benda special khusus untuk you all semua yang sedang menonton kita pada malam ni. Jangan lupa untuk like, komen, share dekat dalam video yang kita nak buat tu untuk korang dia, untuk sebagai satu hiburan lah, hiburan. Okay. Alright. So itu adalah pada 22 hari bulan 7 kita akan share macam mana cara makan banyak untuk kurus. Memang sesuai untuk mereka yang suka makan tapi risau makan banyak pun boleh kurus. Makan banyak takut naikkan berat badan. That's why ramai orang, ada orang walaupun dia makan banyak tetapi dia masih lagi boleh turunkan berat badan. Itulah yang sebenarnya kita tengah develop kepada student kita sekarang ni. Macam mana mereka ni boleh makan banyak dan dapat turunkan berat badan. Penting tau sekarang ni. Penting kenapa kita boleh makan banyak hari ni. Sebab bila kita makin berusia, kita tak boleh makan banyak. That's why kita nak bina beberapa benda dulu sekarang ni supaya pada usia kita dah jadi 60 tahun, 70 tahun, sepatutnya kita tak boleh makan banyak. Sebenarnya pada waktu tu pun kita boleh makan banyak juga kalau kita melakukan beberapa perkara ni. Sebab pada usia dalam 60 tahun, 70 tahun macam tu, kita tak boleh makan banyak. Kalau kita makan banyak, insya-Allah kita akan dapat masalah sikit. Masalah kesihatan, masalah berat badan dan sebagainya. So that's why penting untuk kita faham konsep yang saya nak share pada 22 Julai tentang makan banyak untuk kurus. Dan yang kelima terakhir pada 29 Julai, bulan 7 ni kita ada 5 kali weekly group coaching. Bonus 5 kali. Saya buat juga sebab kita memang nak buat setiap hari Khamis, malam Jumaat kita akan buat weekly group coaching. Siapa nak tahu apakah sebenarnya tajuk kita pada 29 Julai? 29 Julai hari Khamis malam Jumaat. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, sekejap saya nak tengok sekejap saya punya My Sejahtera sebab saya dapat tahu macam dah boleh kena vaksin. Katanya nak vaksin saya. Pelik betul. Kenapa dia tak nak vaksin saya? Hari ni kes naik 5,008. Semalam 5,008 juga. Uish, sama je. Kurang sikit. Sekejap saya buka sekejap. Saya punya vaccination. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Poyo lah. Alright. Poyo lah. Okay, yang kelima. Tajuk weekly group coaching kita pada 29 Julai adalah tentang diet yang betul, diet yang salah. Yang ni saya akan tunjukkan beberapa puluh diet okay, yang kita terdedah sekarang ni dekat luar sana. Ada juga mungkin beberapa diet yang kita tak terdedah lagi, okay, yang tak terdedah lagi, yang mungkin kita akan takut terguna nanti sebabkan bunyi dia fancy. Macam best tu nama dia, macam fancy je nama dia, macam cukup macam best. So that's why saya akan share diet-diet yang ada dekat dunia ni. Dan sebenarnya apa benda? Saya dah settle vaksin first dose. Alhamdulillah Puan Zaliha Yusof. Tahniah. Alright. So, saya sepatutnya dapat kisahnya hari Rabu lepas Semalam, kemarin. Saya ingat kemarin. Tapi tak jadi. Tak tahulah kenapa kan. Dia kata sebabkan vaksin dah habis. Macam ada dulu. Nak pergi beli gula habis. Macam tu kan. Dia punya cerita. Nak pergi vaksin habis. Alkisah dia. So, macam mana? So, terpaksalah saya tunggu queue. Lagipun tak apalah. Biarlah orang-orang lain dulu kan. So far, Alhamdulillah. Saya punya My Sejahtera pun kata saya ni low risk. Alhamdulillah lah. Low risk mungkin tak terdedah sangat. Kalau saya keluar pun, saya tak ada keluar ke mana pun. Pergi beli barang dapur. Pergi exercise kat luar. Pergi buat live kat luar. Saya pun tak suka tempat yang sesak-sesak pun. Memang sejak azali saya macam tu. Right. Kemudian, bila kita faham bila kita faham senarai-senarai diet yang sesuai dengan kita dan senarai-senarai diet yang tak sesuai dengan kita, insya-Allah kita akan faham yang mana satu kita patut ambil. Dan jawapan dia adalah diet sendiri. Macam kalau katakan Puan Zaliha Yusof, macam mana diet Puan Zaliha? Macam mana? Macam mana diet Puan Samsuliawati? Macam mana? Kita boleh create
diet kita sendiri, letak nama sendiri kat situ, lepas ni kita boleh jual ke orang. Nah, follow diet Samsuryawati. Gitu kan. Boleh sebenarnya. Sebabkan diet tu, setiap diet tu ada dia punya keseimbangan. Macam semalam saya ada share dalam weekly group coaching, saya akan tunjuk tentang macam mana setiap diet ni diolah berdasarkan apa yang saya share semalam. Diet untuk orang yang kencing manis macam mana, diet untuk orang yang ada darah tinggi macam mana. So berapa banyak persen kena lebihkan, berapa banyak persen kena kurangkan. Yelah, saya ada dengar juga yang semalam last Tok cucuk vaksin first dose. Ya ke? Tak apalah. Puan Zaliha ada mana Puan Zaliha? Kalau dekat Kajang ni saya faham juga, mungkin lah kot, sama tempat. Sepatutnya abang saya dah cucuk dah. Abang saya umur dia 55 tahun. Abang saya 55 tahun, jauh gila beza dengan umur saya. Itulah mak saya. Dia beza saya dengan kakak sulung saya 18 tahun. Alright. So itu adalah benda yang kebuat yang saya akan share. Jadi langkah keempat adalah apa tahu? Langkah keempat untuk kita faham cara kurus dengan betul adalah kita kena keep on menuntut ilmu. Keep on menuntut ilmu, faham konsep-konsep ni sebabkan ilmu tu takkan pernah habis. Bila kita lagi belajar, kita rasa lagi bodoh. Sebenarnya, Puan Zaliha dekat Gua Musang PPD. Okey. Jauh sangatlah tu Kelantan dengan Kajang. Alright. Setuju tak? Lagi banyak kita belajar, lagi bodoh kita rasa. Dan bila kita selagi bodoh, lagi humble kita rasa. Dan bila kita rasa lagi humble, lagi banyak kita nak share kat orang. Dan bila kita rasa macam lagi banyak nak share dekat orang, kita rasa macam addicted nak tengok orang dapat berubah daripada keadaan yang kita bawa. So that's why saya rasa addicted nak membantu kita punya student, terutamanya mereka yang berada dalam kita punya circle sekarang. Saya really nak bantu mereka supaya mereka dapat turunkan berat badan dengan mudah, dengan cepat. Itulah perjuangan Batak Fitness yang kita letak dalam 4 step mudah macam mana kita boleh turunkan berat badan. Cara Batak Fitness. Yang pertama tadi apa? Kita kena faham, kita kena tahu apakah niat sebenar kita bila kita nak turunkan berat badan. Yang kedua, kita kena faham berapa banyak keperluan tenaga kita sehari. So shortcut dia follow meal plan. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi tu pasal nak memvariasikan makanan. Nak memvariasikan makanan tu macam mana? Kita kena tahu macam mana nak variasikan makanan. Kalau kita dapat memvariasikan makanan, insya-Allah senang. Yang keempat tadi bersenam. Sebenarnya bersenam. Yang keempat tadi bersenam. Bila kita tahu konsep bersenam yang betul, insya-Allah progres kita kurus akan jadi lebih cepat lagi. Dan sebenarnya yang kelima, kita kena keep on menuntut ilmu. Keep on menuntut ilmu sebabkan bila lagi banyak kita belajar, lagi banyak benda kita tahu, lagi banyak benda kita boleh improvisekan, dan insya-Allah progres kurus kita akan berlaku dengan cepat tanpa kita buang masa, tanpa kita buang duit. So that's why kepada mereka yang berada dalam kita punya weekly group coaching semalam dan juga akan berada sepanjang bulan 7 punya weekly group coaching, tahniah sebabkan ambil langkah untuk belajar cara kurus dengan mudah, sebabkan ilmu ni memang takkan ada expired date. Produk ada expired date. Produk ada expired date. Jangan gedi nak beli produk kurus. Okey. So kepada yang nak berminat nak dapatkan meal plan, kita akan bagi juga akses dalam weekly group coaching, akses dalam kita punya e-learning system, nama dia Black Magic Mentoring juga. So bila kita dapat semua akses ni, so that's why ramai di kalangan student kita dia berjaya turunkan berat badan sebab mereka faham cara kurus ni tak susah sebenarnya bila kita faham beberapa konsep awal ni. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook ni. Betul coach, mana ke kawan yang saya bagi tahu meal plan bila datang ambil turun berat badan dengan sihat? Alhamdulillah Puan Alisha Sofia. So that's why kita menjadi apa tahu? Macam Puan Alisha Sofia, macam beberapa lagi student kita, macam Kak Yong, pada Kak Mi juga kan. So masing-masing sedang memberi manfaat kepada orang sekeliling. Maksud saya, masing-masing sedang cuba menunjukkan yang kalau katakan mereka ni boleh turunkan berat badan, mereka ni mempunyai masalah yang sama dengan orang sekeliling mereka, macam jiran-jiran mereka, adik-beradik mereka. Kalau mereka ada masalah macam tu dan dapat selesai masalah macam tu, orang sekeliling student kita tu akan yakin, aku pun mesti boleh buat juga. Bukan susah pun, macam diet tak diet je. So that's why
kita ada buka satu peluang kepada sesiapa yang berminat juga. Saya buka kepada student kita lah kan, kepada mereka yang macam nak terus memberi manfaat kepada orang. Sebab kita faham, untuk kita dapat turunkan berat badan, kita kena keep on memberi manfaat kepada orang. InsyaAllah progres kita akan berlaku dengan lebih mudah. Saya yakin satu benda, selama mana saya buat Batak Fitness ni bukan nak bragging, bukan nak rasa riak, tapi this is something to ponder. Sebab saya percaya satu ayat ni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Itu nombor satu. Nombor dua, apa? Nombor dua, saya pun percaya bila kita nak membantu agama Allah, Allah akan bantu kita dan Allah akan menguatkan kaki-kaki kita. Itu bukan saya cakap, bukan kata-kata pepatah Arab bagi tahu, tapi ini adalah apa yang tertulis kat ayat Quran. So that's why saya perasan bila saya buat benda ni, saya tak pernah rasa saya tak nak buat live sebabkan saya sakit. Saya hanya mungkin terlepas waktu live, tertidur, teroversleep. Okay, contoh sebabkan mungkin saya ada banyak gila kerja yang saya kena siapkan pada hari tu, mungkin saya tak buat live pada hari tu. Tapi tak ada satu tahun pun, tak ada satu hari pun sepanjang saya mulakan buat live sharing pasal cara kurus tanpa produk ni, saya tak pernah jatuh sakit langsung. Bukan nak riak, tapi itulah something yang kalau katakan kita betul-betul nak explore this kind of experience, pengalaman ni. Kalau kita nak cuba dapatkan pengalaman ni, boleh hubungi juga kita. Especially kita buka kepada student kita yang dah dapat result, yang rasa macam dia confident dah, dia boleh bantu orang lain dengan cara macam mana. Bukan tolong ajar pun, okay, just macam ambil meal plan ni. So dia pun akan dapat commission lah, of course. Kita bukan minta gitu aja. So that's why saya rasa tu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live saya. Kita jumpa lagi insyaAllah besok pagi. Kalau tiada aral melintang, besok pagi saya nak bersenam. So siapa nak join saya bersenam, boleh join saya esok. Saya akan tunjukkan cara apa, macam mana caranya untuk kita bersenam dengan membakar apa yang kita makan semalam. So besok adalah satu senaman yang saya akan tunjukkan kalau kita makan lebih hari ni. Katakan, hari ni saya punya birthday, Alhamdulillah, umur panjang, dah 39 tahun. Terima kasih Cik Nah. Memang semoga rezeki dan Alhamdulillah, terima kasih Cik Nah yang wish. Hari saya makan banyak, of course makan banyak. Macam-macam boleh saya makan. Lepas tu, apa yang saya nak buat esok? Esok adalah satu senaman yang saya akan buat supaya apa? Supaya kita boleh membakar semula apa yang kita makan hari ni, supaya dia tak develop jadi lemak esok dan hari-hari akan datang. So besok senaman memang benda yang bagus lah sebenarnya. So cuba try, follow kita esok jam 9 pagi kalau tiada aral. Kalau tak hujan saya akan buat dekat luar esok. Kalau dekat rumah ni macam tak jadi lah. Dia tak ada sesak dia lain. Right, terima kasih Puan Aisyah Sofia, Kak Zal. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.